Baik, biarpun 4 suspek telah didakwa, namun penyelesaian kes ini tidak semudah yang disangka. Selain itu, isu keselamatan laluan penerbangan di zon konflik terus menjadi tanda tanya. Laporannya bersama Nadia Mohsin. Pasukan Siasatan Bersama JIT mendedahkan dua kunci utama insiden berkenaan, iaitu ia ditembak jatuh peluru berpandu ketika melewati ruang udara di timur Ukraine dan serangan dipercayai melibatkan 4 individu, 3 dari Rusia dan 1 Ukraine. Namun untuk menjatuhkan hukuman undang-undang yang setimpal ke atas dalang serangan ini akan mengambil masa yang panjang dan proses yang sulit. Tidak mudah karena ini menyangkut kepentingan politik negara-negara yang sedang konflik dan juga negara besar. Ada unsur-unsur luar yang memberi sokongan, yang nak separatis dia, pihak yang nak pecahan tu, Rusia yang support. Yang lagi satu geng NATO. Jadi adalah unsur-unsur ini yang kita nampaknya tersepit di tengah. Sebelum ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan melahirkan sikap skeptis dalam mempersalahkan pembabitan Rusia. Wakil Malaysia dalam JIT mempertahankan hasil siasatan tersebut ketika tumpuan diberikan kepada proses undang-undang susulan pendakwaan 4 suspek. Isu laluan penerbangan di daerah konflik masih menjadi tanda tanya. Apalagi ketika dunia kini di era yang menyaksikan negara kuasa besar saling bertelagah demi kepentingan masing-masing. Ketika terjadi eskalasi antara Amerika Serikat dengan Iran, walaupun belum sempat terjadi konflik yang nyata, pihak Amerika sudah melarang penerbangan-penerbangan dari airlines Amerika untuk melintas daerah yang berpotensi sebagai konflik. Dan tentunya tindakan ini juga diikuti oleh airlines lain dari negara lain. Setiap tahun syarikat penerbangan menghabiskan jutaan dolar Amerika bagi menampung kos bahan api yang digunakan bagi mencari laluan penerbangan yang lebih selamat. Namun begitu, setiap syarikat penerbangan mempunyai pendekatan yang berbeza dalam menilai risiko keselamatan di daerah konflik. MAS mendakwa penilaian risiko telah dilakukan sebelum pesawat MH17 melalui kawasan bergolak di timur Ukraine pada 17 Julai 2014. Namun, apa yang berlaku beberapa minit setelah itu menimbulkan pelbagai persoalan lain. In the case of Ukraine ni, dia ada keluar message. Dia cakap, okey, awak boleh lagi terbang. Tapi tak boleh rendah pada 31,000 kaki. Itu memang clear lah. Jadi kita terbang 33, 35,000 kaki. And kita pun tengok yang lain macam Cathay Pacific, Singapore Airlines, semua terbang kat situ. Jadi itulah satu daripada research ini. Sama ada Malaysia Airlines ada membuat langkah-langkah ini dengan terperinci masa itu terjadi ataupun Malaysia Airlines ini hanya merely pak turut, itu saya tak tahu. Area tersebut tidak dinyatakan sebagai area konflik yang harus dihindari. Terbukti dari banyaknya penerbangan lain yang melintas di atas area tersebut, baik sebelum dan setelah MH17. Mesyuarat Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO pada tahun 2015 di Montreal mencadangkan satu sistem untuk menyimpan semua maklumat berisiko diwujudkan. ICAO juga meminta penelitian risiko di zon konflik dimaklumkan kepada juruterbang, namun ianya tidak akan berkuat kuasa sehingga November tahun hadapan. Lepas kena tembak, semua orang bangun terkejut, semua orang refer balik, lepas tu complacent, maybe managing director pun dah retire, orang baru masuk. Ya, masa berjalan. Back to old rights. Sama. Yang ini kalau tanya saya lah, boleh jadi lagi tak? Saya cakap garanti boleh jadi. Akan terjadi lagi. Laporan Nadia Mohsin.